Hari ini perbandingan orang Islam dengan orang bukan Islam sangatlah jauh. Di bumi Malaysia kita sendiri, kalau kita tengok seluruh rakyat Malaysia kita lebih kurang 32 hingga 33 juta. Dalam 33 juta dan 32 juta itu hanyalah 65 ke 60% sahaja, iaitu dalam kalangan orang Muslim. Dan selebihnya mereka berfahaman agama-agama lain. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah pun menyampaikan banyak khabar berita kepada kita melalui lidah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lalu Allah telah pun bagi tahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan campakkan golongan-golongan yang tidak beriman. Mati mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, maka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana mereka berada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha wa la yahya. Ketika itulah mati pun kita tak boleh, hidup pun kita tak boleh. Kerana ketika mana Allah kumpulkan seluruh manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di alam dunia dan semua dalam kalangan kita yakin selepas di alam dunia ini kita akan merangkak, kita akan bergerak ke alam, iaitu dikenali sebagai alam barzakh. Yang mana di alam barzakh nanti ini kita akan dipersoalkan segala amalan kita, segala perbuatan kita akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah para malaikat. Selepas ratusan tahun kita hidup di alam barzakh, ketika itulah kita akan dibangkitkan di pada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika mana semua manusia dihidupkan di pada mahsyar, ketika itulah Allah memanggil, wahai kematian, datanglah ke depan wahai kematian. Kematian itu adalah makhluk. Kegembiraan, kesedihan, penderitaan itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ma siwa Allah, selain daripada Allah itu adalah makhluk. Ketika mana semua telah pun dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada mahsyar, ketika itulah Allah memanggil, wahai kematian, datanglah kamu ke depan wahai kematian. Lalu bila mana kematian datang ke depan dan disaksikan oleh seluruh manusia, inilah kematian, ketika itulah Allah menghapuskan makhluk Allah yang bernama kematian. Dan kata para ulama, bermula detik itulah tidak akan ada mana-mana makhluk Allah akan bertemu kematian, sebab kematian telah pun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itulah kata para ulama, bermula detik itulah tenimpang. Sebab itulah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, insya-Allah malam ni kita akan berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis kita akan naik ke Sidratul Muntaha, insya-Allah. Sebab itulah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi diperlihatkan pelbagai peristiwa diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam banyak-banyak yang Nabi lihat, ada satu kumpulan yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi melihat satu orang malaikat yang bernama malaikat Zabaniyah. Malaikat ni sangat ramai, tapi dalam ramai-ramai malaikat ada satu orang malaikat yang bernama Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, ketika mana Nabi melihat, dia mengambil satu batu yang besar. Bila mana malaikat Zabaniyah mengambil satu batu yang besar, lalu malaikat Zabaniyah menghempak kepada kepala para manusia ketika itu. Hancur kepala manusia itu bila mana dihempak dengan satu batu yang sangat besar. Nabi melihat peristiwa itu, lalu Nabi tanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa macam tu? Apakah dosa yang dilakukan oleh pemuda itu, wahai Jibril? Kerana Nabi melihat ada satu batu yang besar dihempakkan di kepala pemuda itu. Hancur kepala pemuda itu dan disatukan oleh Allah kembali pemuda itu, kepalanya. Sebab kematian telah pun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jawab malaikat Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya pemuda yang dihancurkan kepala itu oleh malaikat Zabaniyah itu adalah umat kamu ya Rasulullah. Umat kamu ya Rasulullah. Dan sesungguhnya umat kamu itu dia tidak pernah solat, bahkan dia meninggalkan solat dengan sengaja. Maka itulah yang akan umat kamu dapat. Itu antara yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi bagi tahu kepada kita, tak berbaloi kita hidup
80 tahun, 90 tahun, dengan kita meninggalkan arahan Allah kerana kita akan diseksa, kita akan diazab. Allah, wahai Allah, sampai bila kami berada dalam neraka kamu? Sudah 100 tahun kami hidup dalam neraka kamu, sampai bila kami akan kekal di sini wahai Allah? Allah tak menjawab. Allah kata, kekallah kamu selama-lamanya dalam api neraka. 100 tahun dah. Maka cukup 1 juta tahun dia mengadu kepada Allah, wahai Allah, kamu telah pun seksa kami selama 1 juta tahun, sampai bila kami akan diseksa wahai Allah? Maka Allah tidak melayan renah ataupun macam-macam komplain daripada ahli neraka, kerana 1 juta tahun itu bukan satu tempoh untuk kamu diseksa, kerana kamu akan diseksa selama-lamanya dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mukaddimah. Jadi insya-Allah kita akan bawa topik pada malam hari ini berkaitan dengan Isra wal Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita balik ke belakang sikit. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu ganjaran? Kerana Isra dan Mi'raj ini hanya dikhususkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang lain tidak pernah merasai peristiwa ini. Para nabi yang lain tidak pernah merasai peristiwa yang dilalui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Idris alaihi salam pernah minta kepada Allah, wahai Allah, aku nak berjalan di langit kamu. Maka diizinkan oleh Allah, cuma tidak sedetail yang dilakukan Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah seorang nabi akhir zaman. Kita tahulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan pelbagai ujian. Tidak pernah satu detik, tidak ada pernah satu saat melainkan detik dan saat itu Allah akan melihat, Allah nak menguji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah ujian pertama, ulama kata ujian pertama yang Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mana Nabi berada dalam kandungan ibunya. Ketika mana Nabi berada dalam kandungan ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian pertama yang Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kematian seorang ayah. Ketika mana Nabi lahir, Nabi melihat bagaimana seluruh masyarakat Mekah, sepupu-sepupunya hidup dengan normal. Ada seorang ayah, ada seorang ibu, tapi Nabi lahir dengan tidak ada seorang ayah. Nabi sedih. Sebab itulah pernah dalam satu peristiwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menaiki seekor unta dengan para sahabat. Maka Nabi melalui makam ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhenti, Nabi turun dan Nabi berjalan ke makam ayah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdullah. Kata para sahabat, ketika mana Nabi berjalan ke makam ayahnya, ketika itulah kami memerhati keluar air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarnya air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ayahnya. Kerana dia tidak hidup seperti manusia lain, tapi Nabi redha dengan ujian yang Allah bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Genap umur Nabi 3 tahun ataupun 4 tahun, Nabi diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian seorang ibu, yang mana ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa Nabi untuk menziarahi makam ayahnya. Dalam perjalanan pulang, kata para ulama, ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima satu penyakit, dan penyakit itu membawa kepada kematian. Maka Nabi diasuh ataupun dijaga oleh datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk Nabi lah adalah seorang ayah, datuk Nabi lah adalah seorang ibu. Datuk Nabi lah tempat Nabi bergantung, datuk Nabi lah tempat Nabi menumpang kasih dan sayang. Tapi Allah tidak benarkan Nabi untuk merasai kasih sayang yang lama. Sebab Nabi adalah seorang Nabi dan dia adalah seorang Rasul. Allah nak mempersiapkan Nabi. Sebab ketika mana umur Nabi 40 tahun, Nabi diuji dengan ujian yang sangat berat. Allah nak mempersiapkan Nabi daripada awal lagi untuk menghadapi satu ujian yang tidak pernah dilalui oleh mana-mana masyarakat Quraisy ketika itu. Nanti kita akan ceritakan. Cukup 2 tahun, lebih kurang 1 tahun lebih, Nabi duduk dengan Abdul Muttalib, datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah uji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian seorang datuknya, maka Nabi diasuh oleh Abu Talib.
iaitu ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu antara ujian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dekat dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menerima ujian yang menyebabkan Nabi terduduk. Nabi telah pun melalui pelbagai jenis ujian. Lalu bila mana Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, Nabi berkahwin dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, bermula detik itulah, bermula 25 tahun usia Nabi, Nabi merasai kegembiraan, kebahagiaan. Nabi hidup dengan Sayyidatuna Khadijah dengan penuh kekayaan. Sebab Nabi telah pun kaya ketika itu, dan Sayyidatuna Khadijah adalah tempat bergantung masyarakat Quraisy. Sayyidatuna Khadijah tempat bergantung masyarakat Quraisy ketika itu. Bila mana masyarakat Quraisy tidak mempunyai duit, kehabisan duit ataupun ingin kembangkan perniagaan, Sayyidatuna Khadijah lah tempat mereka meminjam duit. Hiduplah mereka dengan gembira, hiduplah mereka dengan kebahagiaan. Tapi ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu wahyu yang nombor satu, wahyu pertama kepada Nabi, ketika mana Nabi berada di kota Mekah, ketika itu dan Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah. Sebelum tu semua masyarakat Mekah sangat sayang kepada Nabi. Semua masyarakat Mekah sangat sayang kepada Nabi, sangat hormat kepada Nabi, kerana keluarga Nabi adalah keluarga yang mulia. Tapi ketika mana Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat Mekah di satu tempat, Nabi tanyakan kepada masyarakat Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, wahai rakyat Mekah, seandainya aku khabarkan kepada kamu, aku sampaikan satu berita kepada kamu, di belakang bukit Mekah ini telah pun bersiap satu kumpulan musuh ingin menyerang kota Mekah, adakah kalian akan percaya? Ketika itulah seluruh masyarakat Mekah percaya. Lalu Nabi tanya satu soalan, seandainya aku bagi tahu kepada kamu aku adalah Rasulullah dan kita hidup pada hari ini, kita ada Allah, iaitu namanya Allah Azza wa Jalla, dan aku adalah Rasulullah, semalam aku diutuskan oleh Malaikat Jibril untuk memberi satu wahyu dan ingin sampaikan kepada kalian. Ketika itulah orang pertama yang bangun, orang pertama yang bangkit untuk menyerang, untuk menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayah saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan Nabi daripada awal lagi. Sebab Allah ingin mempersiapkan Nabi menjadi seorang Nabi yang tabah. Maka pada tahun Nabi nak di Isra' dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun itu Nabi SAW diuji. Tapi sebelum tu, apabila Nabi melihat seluruh masyarakat Mekah mereka tidak menerima dakwah Nabi SAW, bermula Nabi menyampaikan, aku adalah seorang Rasul, aku adalah seorang Nabi. Bermula detik itulah Nabi dilakukan pelbagai jenis kejahatan, kezaliman. Sampaikan Abu Jahal ketika mana Nabi SAW berada di Bukit Safa. Ketika mana Nabi SAW berada di Bukit Safa, ketika itulah datangnya Abu Jahal. Abu Jahal memukul kepala mulia baginda Nabi SAW. Padahal Nabi tidak ada kaitan pun dengan Abu Jahal ketika itu. Padahal Nabi tidak ada urusan langsung dengan Abu Jahal ketika itu. Tapi saking Abu Jahal benci kepada Nabi. Sama juga Abu Lahab. Abu Lahab adalah ayah saudara Nabi, tapi disebabkan Nabi membawa satu agama yang baru, Abu Lahab bangkit, kazabta ya Muhammad, adakah disebabkan ini kamu kumpulkan kami? Sedangkan Abu Lahab lah ayah saudara Nabi. Ketika mana Nabi kecil, Abu Lahab lah orang yang paling sayang kepada Nabi. Ketika mana Nabi ingin membesar, Abu Lahab lah yang memberi kasih sayang, selalu berborak dengan Nabi, selalu bergurau senda dengan Nabi, sangat sayang kepada Nabi. Tapi ketika mana Nabi membawa satu agama Allah, ketika itulah Abu Jahal merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mana Nabi melihat seluruh masyarakat Mekah ni memulau dia, kerana Nabi di pulau selama 3 tahun oleh masyarakat Mekah. Nabi di pulau selama 3 tahun oleh masyarakat Mekah, sehinggakan masyarakat Mekah, pembesar-pembesar Mekah mengeluarkan satu notis, barang siapa yang berurusan dengan Nabi, barang siapa yang berurusan bermuamalah, jual beli, nikah kahwin dengan keluarga Muhammad, maka orang itu akan ditangkap dan orang itu akan dibunuh. Notis yang paling besar ditampal di Kaabah dan di sekitar kota Mekah ketika itu, yang menyebabkan Nabi selama 3 tahun Nabi tidak ada makanan yang cukup. Selama 3 tahun
Nabi bersama dengan Sayyidatuna Khadijah, dengan keluarga Nabi, tidak boleh berurusan dengan masyarakat Mekah, yang menyebabkan, kata para ulama, Nabi kehabisan makanan, maka Nabi makan rating-rating kayu, Nabi makan daun-daun, yang menyebabkan bibir Nabi, lidah Nabi mengalami luka disebabkan makan rating-rating kayu. Lapar sangat, tidak ada makanan, yang ada hanyalah rating kayu dan daun-daun yang boleh Nabi SAW makan. Lalu bila mana Nabi lihat masyarakat Mekah tidak menerima dakwahnya, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada Nabi, di luar kota Mekah ada satu bukit yang dikenali sebagai Taif. Kan kalau kita pergi umrah Mekah akan dibawa oleh mutawif ke Taif, tapi pergi beli buah strawberry, sia-sialah. Pergi beli buah strawberry, sia-sialah, tidak melihat apa yang berlaku kepada Nabi di bukit Taif. Allah mengilhamkan kepada Nabi untuk pergi ke satu bukit di Taif. Maka Nabi membawa seorang pembantu yang bernama Zaid ibn Harisah. Nabi bergerak daripada bukit Taif, Nabi bergerak daripada kota Mekah. Bergeraklah Nabi selama 3-4 hari berjalan kaki dengan Zaid ibn Harisah menuju ke bukit Taif. Ketika mana pembesar-pembesar Mekah mendapati Nabi ingin menuju ke bukit Taif, ketika itulah pembesar-pembesar Mekah mengarahkan beberapa manusia, beberapa pemuda untuk bersegera pergi ke bukit Taif dan sampaikan berita perihal Muhammad. Tapi berita yang dibawa oleh pembesar-pembesar Mekah adalah berita yang palsu. Mereka menuduh Nabi, mereka bagi tahu sesungguhnya akan datang seorang manusia bernama Muhammad. Muhammad itu bila mana datang kepada kamu, dia akan mengaku dia adalah Nabiullah, Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya apa keluar daripada mulut Muhammad itu adalah satu penipuan. Berita keburukan telah pun sampai ke bukit Taif dalam keadaan Nabi dalam perjalanan lagi, yang menyebabkan bila mana Nabi sampai ke bukit Taif, Nabi meminta kebenaran untuk menyampaikan dakwah baginda Nabi SAW. Dibenarkan. Tetapi hari pertama Nabi menyampaikan dakwah, hari pertama Nabi berkuliah, hari pertama itulah bangkit dalam kalangan masyarakat Taif, ya Muhammad, adakah Tuhan tidak ada orang lain untuk menjadi seorang Nabi? Hinaan demi hinaan, cacian demi cacian mereka memberikan kepada baginda Nabi SAW. Padahal pada mulaan mereka benarkan Nabi, tapi ketika mana Nabi membuat satu kuliah yang pertama, itu kuliah yang pertama itulah Nabi menerima satu hinaan demi hinaan. Ya Muhammad, adakah Tuhan kamu tidak ada orang lain untuk menjadi Rasul? Ya Muhammad, apa saja yang sampai di mulut kamu kami tidak akan percaya ya Muhammad. Yang menyebabkan Nabi bertahan selama 10 hari. Padahal boleh saja hari pertama Nabi berkuliah, Nabi memberi ceramah, tapi hari pertama Nabi memandang seluruh masyarakat Taif tidak menerima dakwah Nabi. Boleh saja Nabi kembali ke Mekah balik, pulang balik kepada kota Mekah. Boleh saja, sebab Nabi telah pun menerima satu negative vibe dalam masyarakat Taif. Tapi kenapa para ulama kata kenapa Nabi masih lagi tinggal di Taif selama 10 hari? Kerana Nabi tak mau melihat umat baginda Nabi SAW masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Nabi tak mau umatnya masuk ke dalam neraka Allah. Itu sahaja yang menyebabkan Nabi bertahan selama 10 hari. 10 hari itulah Nabi menerima kecaman demi kecaman, hinaan demi hinaan. Persoalan para ulama, ketika mana seluruh masyarakat Taif tidak menerima dakwah Nabi, di manakah Nabi tidur ketika itu? Di manakah Nabi makan ketika itu? Apa yang dimakan oleh Nabi ketika itu? Sebab seluruh masyarakat Taif tidak menerima dakwah Nabi, yang menyebabkan Nabi bertahan. Sebab satu saja, Nabi tak mau melihat umatnya, kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari 10 itu pun bagaimana Nabi keluar? Disebabkan Nabi dihalau. Sebab dihalau oleh masyarakat Taif. Ya Muhammad, kami tidak benarkan kamu pijakkan kaki ke bukit Taif, ke Taif, kami menghalau kamu daripada bumi Taif. Maka yang menyebabkan Nabi keluar daripada Taif dengan Zaid ibn Harisah. Lalu ketika itulah pembesar-pembesar Taif memberi isyarat, memberi arahan kepada semua anak-anak kecil di bumi Taif untuk mereka ambil batu-batu, ambil kayu-kayu dan pegang kasut-kasut dan dibalingkan ke muka baginda Nabi SAW, yang menyebabkan Nabi terima batu yang sangat keras. Nabi menerima balingan-balingan kayu, Nabi menerima balingan-balingan daripada kasut dan selipar daripada kanak-kanak di Taif, yang menyebabkan
di kasut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan darah. Nabi berjalan sampai ke kebun. Nabi berjalan dalam keadaan kesedihan kerana 10 hari Nabi berdakwah. 10 hari itu tidak ada seorang pun melafazkan kalimah la ilaha illallah. Nabi berjalan keluar daripada Bukit Taif dengan penuh kesedihan, dengan penuh kehampaan. Nabi berjalan sampai di satu kebun yang dikenali sebagai kebun anggur. Maka Nabi berehat di kebun anggur dengan luka di badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berehat di ladang anggur, ketika itulah pemilik anggur adalah dalam kalangan tidak beriman kepada Allah, orang kafir. Tapi dia mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemilik kebun anggur itu mengarahkan anak buahnya yang bernama Adas untuk bawakan anggur ini kepada Muhammad. Wahai Adas, bawa makanan ini, buah-buahan ini bagi kepada lelaki yang sedang berehat di bawah pokok itu. Maka Adas bawalah makanan, serahkan kepada Nabi. Adas ketika itu tidak mengenali siapakah Muhammad. Adas tidak mengenali siapakah Nabiullah ketika itu. Adas memberikan kepada Nabi, nah, aku ditugaskan oleh tuan aku untuk bagi kamu makanan. Maka Nabi ambil, Nabi makan, bismillah, Nabi makan, bismillah, Nabi makan. Ketika mana Adas tidak mengenali Nabi, ketika itulah Nabi bertanyakan kepada Adas, wahai pemuda, siapakah kamu wahai pemuda? Maka ketika itulah Adas bagi tahu, aku bernama Adas, aku berasal daripada Nainawa, yang berasal daripada Iraq. Ketika mana Nabi dengar kalimah Nainawa, ketika itulah Nabi bagi tahu, Nainawa, adakah tempat itu tempat Yunus ibn Matta, Nabi Yunus ibn Matta. Lalu ketika mana Adas dengar sahaja Nabi menyebut nama Yunus ibn Matta, ketika itulah Adas bagi tahu kepada Nabi, ya wahai pemuda, bagaimana kamu mengenali nama Yunus ibn Matta? Sesungguhnya seluruh masyarakat Mekah pada hari ini, seluruh masyarakat Arab pada hari ini, mereka tidak mengenali siapakah Yunus ibn Matta. Maka kata Nabi, Yunus ibn Matta itu adalah seorang Nabi dan dia adalah seorang Rasul, dan apa yang dibawa oleh Yunus adalah sama yang dibawa oleh aku, dan Tuhan kepada Yunus adalah Tuhan kepada aku juga. Lalu ketika mana Adas melihat Nabi SAW, cara makan Nabi, cara minum Nabi, ketika mana itulah Sayyidina Adas ibn Matta melafazkan kalimah la ilaha illallah. Lalu Nabi balik ke kota Mekah. Ketika itulah Nabi diperli dan ditertawa oleh seluruh masyarakat Mekah. Tersebar berita Nabi di pulau, tersebar berita Nabi di halau, keluar daripada Taif. Seluruh masyarakat Mekah menceritakan apa yang dilakukan Taif kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangatlah malu. Lalu pada tahun itu jugalah Allah menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian tonggak utama Nabi. Nombor satu, kematian ayah saudara Nabi yang bernama Abu Talib. Selang beberapa tahun Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Abu Talib ini adalah ayah saudara Nabi yang sangat rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib adalah ayah saudara Nabi yang mana Abu Talib didik Nabi, Abu Talib jaga Nabi ketika mana Nabi di usia 8 tahun lagi. Kerana selepas kematian Datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Datuk Nabi mengarahkan, wahai Abu Talib, jagalah Muhammad. Maka bermula detik itulah sampai umur Nabi dewasa, Nabi sangat rapat dengan Abu Talib. Maka sampai satu hari ketika mana Abu Talib dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas ke rumah Abu Talib. Nabi mengajarkan kepada Abu Talib, wahai ayah saudara aku, bacalah kalimah la ilaha illallah, nescaya kamu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mana Nabi mengajarkan kalimah itu kepada Abu Talib, datanglah Abu Jahal, datanglah Abu Lahab, memerli Abu Talib. Wahai Abu Talib, adakah kamu nak meninggalkan agama nenek moyang kami? Sedangkan dulu kita berjuang bersama, sedangkan dulu kita susah senang bersama. Adakah hari ini kamu nak meninggalkan agama nenek moyang kami? Sebelah kanan mendengar nasihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di telinga sebelah kirinya mendengar hasutan daripada Abu Jahal dengan Abu Lahab. Nabi berusaha untuk mengislamkan Abu Talib ketika itu, sebab Abu Talib sudah pun sampai ajalnya, sudah pun sampai sakaratul maut, yang menyebabkan, wahai ayah saudaraku, bacalah kalimah la ilaha illallah,
nescaya kamu akan diselamatkan oleh Allah. Tapi Abu Talib tak mau. Abu Talib kata, ya Muhammad, tak apalah, bagilah aku mati dalam agama nenek moyang kita. Yang menyebabkan Abu Talib meninggal ketika itu, mengalir air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengalir nombor satu disebabkan kematian Abu Talib, mengalirnya air mata Nabi yang nombor dua disebabkan Abu Talib, meninggalnya Abu Talib bukan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itulah turunnya ayat Quran ni, famous ayat Quran ni, innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada sesiapa yang kamu nak. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu kehendaki, ya Muhammad. Walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya aku jua yang boleh bagi hidayah, aku jua boleh bagi petunjuk kepada orang yang aku nak. Maka Nabi berduka dalam selang, ulama kata dalam lepas 3 bulan Allah uji lagi Nabi. Nabi belum lagi hilang kesedihan kehilangan ayah saudaranya. Lalu masuk saja bulan yang ketiga, Allah uji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Maka selepas saja kematian Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, Nabi tidak boleh menahan kesedihan. Nabi bersedih sehingga kan ulama kata tahun itu adalah tahun kesedihan buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun itu adalah tahun kesedihan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup beberapa lama ketika itu, bila mana Allah melihat Nabi melepasi ujian demi ujian, ketika itulah Allah mengarahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah kamu. Maka Jibril turun dengan 2 orang malaikat, dengan burak sekali masuk ke dalam rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril kalau dia turun ke bumi, dia akan berupa dengan manusia. Dia tidak akan berupa dengan wajah asalnya. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, aku pernah melihat wajah asal Jibril sebanyak 2 kali sahaja. Kali pertama aku melihat wajah asal Jibril adalah ketika mana wahyu yang pertama di Gua Hira. Ketika mana aku menerima wahyu di Gua Hira, ketika itulah aku turun daripada Gua Hira di lereng-lereng bukit. Ketika mana aku berjalan di lereng-lereng bukit untuk menuju ke rumah aku, ketika itulah aku diperlihatkan oleh Allah. Jibril memanggil aku, ya Muhammad. Ketika itulah aku memandang satu wajah yang sangat besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku memandang ke ufuk timur, masih lagi ada sayap malaikat Jibril. Dan ketika mana aku memandang ke ufuk barat, ketika itu adanya sayap Jibril alaihi salam. Sebab Jibril adalah seorang malaikat, tapi besarnya malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, aku adalah malaikat. Besarnya aku, ketahuilah ya Muhammad, ada lagi malaikat yang lagi besar daripada aku. Maka Nabi SAW tanya kepada Jibril, siapakah itu malaikat, apakah itu yang lagi besar daripada kamu? Sesungguhnya ketika mana kamu buka sayap kanan menutupi timur, dan ketika mana kamu membuka sayap kiri kamu menutupi seluruh barat. Bumi dalam sayap Jibril alaihi salam. Lalu Jibril bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku sangat besar, tapi ada lagi malaikat yang lagi besar daripada aku. Maka ketika itulah Jibril bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, nama malaikat itu adalah Israfil. Malaikat Israfil ketika mana dia buka satu saja sayap dia, aku boleh berteduh di bawah sayap malaikat Israfil. Ya Muhammad, ketika mana Israfil hanya buka satu sayapnya saja, aku Jibril 600 sayap di kanan dan 600 sayap di kiri, aku boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Sebab itulah ulama kata alam cakrawala kita ni sangatlah besar. Itu yang Allah nak tunjukkan kepada Nabi, betapa besarnya alam Allah, betapa besarnya makhluk Allah yang lain. InsyaAllah kita akan go through. Berapa minit lagi? 2 minit 2 minit 2 minit 2 minit. Jadi bila mana malaikat Jibril datang kepada Nabi, ketika itulah Nabi Jibril bagi tahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku bawa satu berita gembira kepada kamu, dan berita ini berita yang sangat besar. Lalu Nabi SAW diberitahu yang kamu akan diisra' dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Nabi SAW nak diisra' dan dimi'rajkan, Jibril alaihi salam datang bersama seekor burak.
Ketika mana Burak itu datang, Nabi diperlihatkan Burak. Burak ini adalah binatang tunggangan kita di syurga. Kata Nabi SAW, ketika mana Burak datang kepada Jibril alaihi salam, Jibril mengarahkan aku untuk naik di atas Burak. Lalu kata Nabi SAW, ketika mana aku nak naik di atas Burak, ketika itulah Burak seolah-olah tidak mengizinkan aku untuk naik di atas badan dia. Lalu Jibril alaihi salam datang kepada Burak dan menempuk badan Burak. Ya Burak, sesungguhnya kamu tidak akan pernah dinaiki oleh seorang mana-mana makhluk Allah. Sesungguhnya kamu tidak akan pernah dinaiki oleh mana-mana makhluk Allah semulia Muhammad. Yang berada di depan kamu ini adalah Muhammad. Lalu kata Nabi, ketika mana Jibril alaihi salam bagi tahu yang aku ini adalah Muhammad, ketika itulah Burak tunduk malu dan mengizinkan aku naik. Maka Nabi diperjalankan oleh Burak dengan malaikat Jibril. Burak di mana saja Burak pandang, maka di situlah Burak akan sampai. Lajulah Burak ni, di mana saja Burak tengok, maka di situlah Nabi SAW dengan Burak akan sampai. Tapi kata Nabi SAW, ketika mana aku berada di atas Burak, aku sangat aman, aku sangat selesa. Bahkan kata Nabi, aku boleh melihat pemandangan yang berada di bawah. Kalau kita naik motor, saya selalu bagi ni, kalau kita naik motor, yang mana pandai naik motor lah, kalau kita naik motor, kita tekan minyak 1418, mata kita boleh buka ke tidak? Susah nak buka 18, nak buka mata susah kan, kena pakai cermin mata. Tapi Nabi SAW, ketika mana Nabi kata aku naik di atas Burak, di mana saja Burak pandang, maka di situlah kami sampai, aku boleh menyaksikan pemandangan yang berada di bawah dengan sangat jelas. Sehingga kan Nabi bagi tahu ada satu kumpulan, ada satu rombongan daripada Syam menuju ke kota Mekah, dan dalam rombongan itu kata Nabi, kudanya terlepas daripada tali dan melarikan diri, dan aku boleh ceritakan perihal itu. Yang bermaksud Nabi berada di atas Burak, Nabi dalam keadaan selesa, aman, dan Nabi boleh boleh tengok pandangan yang berada di bawah. Last insya-Allah. Maka Nabi sampai ke Masjidil Aqsa. Bila mana Nabi berada di Masjidil Aqsa, Nabi tambat buraknya. Lalu malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi, ya Muhammad, masuklah. Lalu bila mana Nabi masuk dalam Masjidil Aqsa, Nabi diperlihatkan sangat ramai para Nabi dan para Rasul dalam Masjidil Aqsa. Ramai mana para Nabi dan para Rasul? Kata ulama, Nabi sangatlah ramai. Sekurang-kurang Nabi 124,000 orang Nabi. 124,000 orang Nabi Allah tempatkan dalam Masjidil Aqsa. Kata para ulama, tidak ada mana-mana tempat di atas muka bumi ini yang mana Allah tempatkan seluruh para Nabi, yang mana Allah tempatkan seluruh para Rasul, melainkan Masjidil Aqsa. Maka disitulah seluruh para Nabi dan seluruh para Rasul, mereka solat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bila mana selesai saja solat yang diimamkan oleh Nabi SAW, maka Nabi naik, dimi'rajkan, naik ke langit pertama, naik ke langit yang kedua, langit ketiga dan keempat, dan sampai langit ketujuh, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Langit pertama last insya-Allah. Bila mana Nabi SAW kata langit pertama nak pergi ke langit kedua, jauh perjalanan, lebih kurang 500 tahun perjalanan. Kalau kita nak pergi langit pertama, nak pergi ke langit kedua, jauhnya serama 500 tahun perjalanan. Tapi disebabkan Nabi pergi dengan Jibril alaihi salam sekejap sahaja. Langit kedua nak pergi ke langit ketiga selama 500 tahun perjalanan. Sebab itulah Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Arash. Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kursi. Kata Nabi, kursi sangatlah besar, Arash Allah sangatlah besar. Kursi besar mana kursi? Kata Nabi SAW, ketika mana kamu melihat langit pertama nak pergi ke langit kedua selama 500 tahun perjalanan, setiap langit kepada setiap langit jaraknya 500 tahun perjalanan, kamu himpun daripada langit pertama sampai langit ketujuh, dan kamu samakan dengan kursi Allah. Dan bila mana kamu ambil, kata Nabi, kamu ambil satu besi, kamu campakkan di tengah padang pasir, dan besi itu adalah langit Allah Subhanahu wa taala daripada langit pertama sampai langit ketujuh, dan padang pasir yang luas itu adalah kursi Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimanakah arash? Besar manakah arash? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, arash lagi besar daripada kursi. Kamu ambil besi dan kamu campak di padang pasir, dan besi yang kamu campak di padang pasir itu adalah kursi Allah, dan seluruh padang pasir itu adalah arash Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat besar kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, bukan Allah bertempat. Cuma di situ adalah tempat pertemuan Allah subhanahu wa ta'ala dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu saja.